Selamat malam Tok Sir. So hari ini kita orang akan present tentang cabaran pembentukan etika dalam situasi pemodenan masa kini. So untuk pengenalan etika berasal dari perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak. Etika merupakan piawaian yang berasaskan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang. Faktor peredaran zaman ini telah menjadi cabaran kepada manusia untuk memenuhi keperluan hidup masing-masing. Kehidupan zaman moden ini telah menjadi lebih kompleks di mana selain daripada keperluan asas, kepentingan wang ringgit dan kebendaan telah menjadi pertaruhan hidup. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, maka mereka sanggup mempertaruhkan etika semata-mata untuk mengejar impian dan mengecapi kehidupan materialistik yang menjadi keutamaan hidup zaman ini. Untuk latar belakang kajian, penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan dipahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susur masa evolusi sejarahnya iaitu prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Penekanan kepada penghayatan mengundang kita mengupas secara terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia dulu dan sekarang. Terdapat banyak cabaran yang perlu diharungi di zaman moden masa kini, antaranya terdapat cabaran dalam bidang politik, cabaran ekonomi, sosial, alam sekitar dan lain-lain. So saya paskan untuk next presenter. Okay, silakan. Terima kasih Dayang. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Saya Zulfikar Hakimi. Malam ni saya akan terangkan tentang objektif. Objektif yang kami dapat daripada perbincangan kami satu bulan. Yang first kali untuk tajuk ni membincangkan mengenai etika dan peradaban dalam era pemodenan. Seterusnya mengkaji cabaran-cabaran yang bakal dihadapi dalam etika dan peradaban pada pemodenan masa kini. Dan yang terakhir sekali mencadangkan langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran yang perlu dihadapi dalam pembentukan etika dalam situasi pemodenan masa kini. Okey, saya pas pada yang seterusnya. Teruskan. Azan ni? Kenapa tak nampak slide? Untuk saya nampak ni tengah ke objektif kan? Ya, dah masuk skop kajian. Skop kajian bakalan tu. Okay. Siapa yang nak bentang tu? Okey, untuk skop kajian saya bentang ya. Ni Muhammad siapa ni? Saya Muhammad Aminuddin bin Daud. Okey, untuk skop kajian, target populasi bagi kajian ini akan menyasarkan 3 bangsa antaranya Melayu, India dan Cina. Jadi soalan dalam borang soal selidik akan dibentuk berdasarkan 3 objektif yang kita tetapkan tadi lah. Okey, perbincangan kajian ini fokus kepada pemahaman rakyat Malaysia tentang cabaran dalam pembentukan etika dalam diri setiap individu di zaman modernisasi ini dan keberkesanan masyarakat dalam menerapkan etika dalam individu di Malaysia. Jadi langkah-langkah proaktif yang dapat diambil dan dilaksanakan dalam menerapkan etika di dalam masyarakat di dalam Malaysia yang hidup berbilang kaum. Okey, kita akan lihat antara soal selidik. Yang pertamanya jantina berkenaan dengan bangsa, agama, umur. Okey, ini antara soalan pertama yang kami menanyakan kepada semua orang lah. Adakah anda memahami maksud etika dan peradaban? Soalan yang seterusnya,
Pada pendapat anda, di tahap manakah etika dan peradaban masyarakat kita pada hari ini? Dari segi apakah cabaran yang paling besar dalam pembentukan etika dalam situasi pemodenan masa kini? Seterusnya, adakah anda bersetuju bahawa politik boleh menjatuhkan kerajaan yang kuat dan mampu melemahkan seluruh struktur dan elemen kuasa dan pentadbiran? Okey, yang ke-10 ialah pada pendapat anda, apakah cabaran terbesar yang harus ditangani di dalam politik negara Malaysia? Okey, untuk soalan yang seterusnya, saya serahkan kepada Nora Fika. Okey, untuk soalan yang ke-12, kami bertanya tentang apakah cabaran terhebat dalam konteks sosial yang dihadapi bagi membentuk etika dalam kalangan masyarakat. Soalan yang ke-13 adalah adakah cabaran dalam ekonomi memberi impak kepada etika dan peradaban manusia? Soalan yang ke-14, apakah cabaran ekonomi terbesar yang sedang dan akan terus dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban? Untuk soalan yang ke-15, adakah anda bersetuju bahawa globalisasi boleh memberi impak positif dan negatif dalam pelbagai aspek kehidupan termasuklah etika peradaban manusia? Kebanyakan responden bersetuju dengan soalan ini. Dan soalan yang ke-16, pada pendapat anda, apakah merupakan cabaran terbesar yang akan dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban? Soalan yang ke-17 adalah pada pendapat anda, adakah cabaran dalam alam sekitar berkait secara langsung dengan etika dan peradaban? Soalan yang ke-18 adalah apakah isu dan cabaran terbesar dalam konteks alam sekitar yang dihadapi pada hari ini? Okay. Seterusnya siapa? Seterusnya saya. Okey, cabaran politik pula. Politik politik bukan hanya boleh menjatuhkan kerajaan yang kuat tetapi mampu melemahkan seluruh struktur dan elemen kuasa dan pentadbiran. Yang pertama adalah pembinaan budaya dan demokrasi yang matang. Yang kedua, kebebasan bersuara dan pembinaan masyarakat sivil. Yang ketiga, kerajaan yang telus dan menjaga kepentingan nasional. Yang keempat, literasi politik dalam kalangan rakyat. Yang kelima, celik sejarah dalam kalangan rakyat. Yang keenam, mewujudkan sebuah negara bangsa. 7, semangat cintakan negara dan kurangnya penghayatan dalam aspek kenegaraan. Seterusnya, politik berasaskan kaum lawan politik permufakatan dan mengakui hak antara kaum seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, seterusnya saya serahkan pada presenter yang seterusnya, Daniel. Assalamualaikum. Ini adalah cabaran ekonomi. Cabaran ekonomi adalah untuk mengurangkan jurang antara kaum orang kaya dan juga orang miskin yang semakin melebar. Yang kedua adalah menunjukkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda. Yang ketiga adalah pendatang asing dan sektor pekerjaan 3D. 3D ni bermaksud dirty, difficult and dangerous, iaitu kotor, sukar dan berbahaya. Pekerjaan 3D ni contohnya macam pekerja-pekerja buruh. Rakyat Malaysia sebenarnya macam rakyat muda minat je untuk bekerja di sektor pekerjaan 3D tapi tak dapat peluang sebab terlalu ramai pendatang asing yang dah kerja dalam bidang ni. Yang keempat adalah keseimbangan ekonomi bandar, luar bandar dan wilayah. Yang kelima adalah perbendayaan ekonomi berputar dan kaum-kaum lain. Yang keenam adalah meningkatkan ekonomi pengetahuan, inovasi dan R&D. R&D ni adalah penyelidikan dan pembangunan. Yang ketujuh adalah peningkatan kepada kualiti dan kemampanan hidup. Yang terakhir adalah ekonomi pertanian, krisis makanan dan keselamatan. Seterusnya. Okey, selamat sejahtera dan selamat malam. Nama saya Sarwin. Untuk cabaran sosial pula,
isu-isu berkaitan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta. Lepas tu pengukuhan perpaduan